Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, hari ini kita sampai pada siri yang ke-17 ya. Sebagaimana yang saya janjikan semalam, kita akan membincangkan tentang kunut dalam solat witir. Okey. Adalah disunatkannya untuk kita membaca kunut pada rakaat akhir dalam solat witir. Adapun selawat ke atas Nabi pada penghujung doa kunut itu juga sahih ya, dari amalan para sahabat baginda, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil ya. Di sini di dalam kitab ini Imam Al-Albani mengatakan bahawa membaca selawat ke atas junjungan Nabi SAW di penghujung doa kunut itu adalah sahih ya. Okey. So walaupun kunut pada solat witir ni ada dalilnya dan dasarnya daripada Nabi SAW, namun para fuqaha berbeza pendapatnya tentang bila doa tersebut seharusnya dibaca dan apakah ianya dibaca sebelum rukuk atau sesudah rukuk pada rakaat akhir witir ya. Okey. Bilakah seharusnya dibaca? Adakah kita membacanya sepanjang tahun atau hanya dalam bulan Ramadan sahaja ya? Okey, sekarang mari kita tengok apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Taymiyah. Berkata bahawa membaca kunut dalam witir ia bukan suatu kemestian ya. Sebahagian para sahabat tidak membaca kunut. Sebahagian yang lain membaca kunut hanya bahagian kedua akhir bulan Ramadan dan ada pula sahabat yang membacanya sepanjang tahun ya. Okey, oleh sebab tu maka para fuqaha ini berbeza pendapat sama ada mereka mengatakan bahawa boleh dibaca sama ada di awal sepanjang tahun ataupun tidak membaca langsung doa kunut itu setelah solat witir atau boleh membacanya hanya pada kedua akhir bulan Ramadan sahaja ya. Sekarang mari kita tengok apakah pendapat daripada Imam Malik ya. Imam Malik berpendapat bahawa tiada kunut dalam witir. Maknanya tak payah baca kunut dalam solat witir. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya berpendapat bahawa disunatkan hanya bahagian kedua akhir bulan Ramadan ya. Dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad juga ada memberikan pendapat mereka iaitu sunat dibaca sepanjang tahun. Jadi semua pendapat ini boleh kita amalkan, boleh diikuti ya. Jadi sesiapa yang berpendapat dengan mana-mana pandangan para fuqaha di atas, maka hukumnya adalah dibolehkan dan janganlah hendaknya kita mencela orang yang melakukan sama ada melakukannya sepanjang tahun atau hanya melakukannya pada kedua akhir bulan Ramadan sahaja atau tidak langsung membaca doa kunut dalam witir mereka ya. Okey. Dan pendapat Imam Ibn Taymiyah juga dia mengatakan bahawa bila tempat yang kita harus membaca doa kunut itu adakah sama ada sebelum rukuk atau membacanya setelah sesudah rukuk ya. Kalau mengikut Imam Ahmad membolehkan kedua-dua tempat tersebut sama ada sebelum ataupun sesudah kita melakukan rukuk ya. Walau bagaimanapun mereka memilih apa yang lebih afdal adalah untuk kunut sesudah rukuk pada rakaat yang terakhir witir kita ya. Okey. Itu kita dah tahu di mana tempat kita yang lebih afdal untuk membaca doa untuk kunut ini ya. Kemudian apakah kita perlu mengangkat tangan ketika kita membaca doa kunut dan mengaminkan doa kunut yang dibaca oleh imam? Adakah kita perlu mengangkatnya ya? Dan di sini imam mengatakan ianya adalah disunatkan untuk kita mengangkat tangan dan mengaminkan doa kunut yang dibaca oleh para imam kerana mengikut keumuman hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Tuhanmu tabaraka wa ta'ala maha hidup lagi maha mulia. Dia merasa malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya lalu dia menghampakan doanya itu. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani, ya. Kemudian dalil yang kedua adalah riwayat daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu daripada Abu Rafiq, katanya, aku solat di belakang Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau membaca kunut sesudah rukuk sambil mengangkat kedua tangannya dan membacanya dengan suara lantang. Ini adalah hadis riwayat Al-Baihaqi dan daripada Umar radhiyallahu anhu yang diambil secara sahih, ya, di dalam kitabnya ini. Okey. Kesimpulan apa yang dapat kita buat adalah kunut untuk witir ini memang ada dasarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kunut witir ini boleh dibaca sama ada sebelum atau sesudah rukuk terakhir dalam solat witir kita, ya. Namun yang lebih afdalnya dalilnya adalah membaca setelah kita rukuk, ya. Okey. Dan sebahagian daripada fuqaha juga berpendapat ianya boleh dibaca sepanjang tahun, dan yang lain pula berpendapat dia boleh dibaca bermula daripada malam 16 Ramadan, ya, iaitu bahagian kedua daripada bulan Ramadan. Dan disyariatkan mengangkat tangan ketika kunut dan mengaminkannya, ya. Tetapi tidaklah pula kita ni disyariatkan untuk menyapu muka, ya, ketika mengakhiri doa kunut tadi, ya. Okey. Kemudian kita ingin membicarakan apakah boleh kita melakukan 2 witir dalam satu malam, ya. Okey. Sebenarnya tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Jadi bagi sesiapa yang telah melakukan solat witir sesudah solat Isyak umpamanya, jadi jika dia bangun lagi pada akhir malam, ya, dia nak lagi melakukan solat-solat malam yang lain, maka dia tidak perlu membuat lagi satu solat witir setelah dia selesai melakukan solat-solat malamnya itu, ya. Jadi kalau dia dah melakukan pada awal sesudah solat Isyak malam tadi, dia dah melakukan solat witir tu, maka kita tak perlu membatalkan solat witir yang pertama tadi yang telah kita lakukan setelah kita solat Isyak, ya. Kita boleh teruskan saja dengan solat-solat malam kita, dan jangan lagi kita tutupkan dengan witir yang kedua, ya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan witir 2 kali dalam satu malam berdasarkan dalil daripada Talaq bin Ali radhiyallahu anhu, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada 2 witir dalam satu malam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban di dalam kitabnya Al-Ihsan, ya, dan ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani. Okey, jadi kesimpulannya adalah jika witir kita dah lakukan pada awal malam, kemudian kita solat malam lagi ketika bangun pada akhir malam tu, maka witir tidak perlu diulangi lagi kerana tiada witir dalam satu malam, ya. Dan menjadi sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda membangunkan ahli keluarganya juga untuk solat witir bersamanya, ya, di akhir malam, ya. Okey. Apa yang dapat kita katakan di sini adalah bagi sesiapa yang terlepas ataupun tidak melakukan witir, yang sesiapa yang telah luput tidak melakukan witir pada malamnya itu, kerana witir ni adalah satu solat sunat yang sangat-sangat dituntut oleh Rasulullah dan baginda sendiri melakukannya secara terus-menerus, ya, iaitu baginda tidak pernah tidak melakukannya, meninggalkannya, sama ada baginda dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan mukim, ya. Oleh itu, jika sesiapa yang terluput, yang tidak sama ada lupa ataupun tertidur dan sebagainya, maka kita boleh melakukan solat witir ini pada keesokan harinya, ya, iaitu di antara solat subuh dengan solat zuhur. Ini adalah dalil daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang tertidur daripada bacaan atau amalan tetapnya pada waktu malam. Ya, bacaan ni maknanya bagi sesiapa yang memang kelaziman dia bangun malam untuk baca Al-Quran, ya. Dan amalan yang lain ni adalah seperti kita melakukan solat-solat tahajud, solat malam dan juga witir lah, ya. Lalu dia membacanya di antara solat subuh dan solat zuhur. Maka kita boleh melakukannya di antara solat subuh dan solat zuhur. Kita melakukan balik apa yang kelaziman kita telah tertinggal yang kita tak buat tu. Termasuklah solat witir tadi, ya. Maka dia mendapat ganjaran pahala seolah-olah dia membacanya pada malamnya. Ini adalah hadis daripada Imam Muslim, ya. Hadis yang kedua sebagai dalil untuk kita mengatakan bolehnya kita melakukan semula solat witir ini sekiranya kita tidak melakukan pada malam harinya adalah dalil hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur dari witirnya atau terlupa, maka hendaklah dia solat witir itu pada waktu pagi atau ketika dia teringat, ya. Ini adalah hadis daripada Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi, dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani, ya. Okey. Cuma satu perkara yang nak kita berikan penekanan di sini, iaitu, ya, apabila kita tertinggal melakukan solat witir ini kerana kita tertidur ke, sakit ke atau terlupa, maka kita digalakkan, ya, untuk mengkadarkannya pada waktu siangnya, iaitu antara terbit matahari waktu subuh tu sampai solat zuhur. Tetapi apa yang nak kita tekankan di sini adalah dari segi bilangan rakaat witir itu, ya. Okey, bilangan rakaat witir ketika kita mengkadarnya hendaklah genap, ya, sesuai dengan bilangan kebiasaan yang kita lakukan pada malam hari. Contohnya, kalau kita biasa melakukan witir sebanyak 3 rakaat, ya, tetapi apabila kita mengkadarkannya pada siang hari, kita tidak melakukannya 3 rakaat sebagaimana kelaziman yang kita lakukan pada malam hari. Kita melakukannya dalam kadar genap, ya. Kalau kita biasa melakukan 3 rakaat, maka kita hendaklah melakukan kadar itu dalam 4 rakaat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita biasa melakukan 5, maka kita kadar dalam 6 rakaat. Ini adalah mengambil daripada dalil di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkadarkan dengan bilangan 12 rakaat pada masa apabila baginda terluput solat witirnya pada malam hari, baginda mengkadarkan pada siang harinya dengan 12 rakaat. Kerana baginda biasa melakukan solat witirnya dalam 11 rakaat pada setiap malam, ya. Jadi kita mengambil dari dalil ini, maknanya jika kita mengkadar solat witir yang kita telah terluput pada malamnya, hendaklah kita menggenapkan mengikut bilangan rakaat yang kita biasa melakukannya, ya. Jadi dengan ini saya rasa kita dah faham bagaimana apa yang patut kita lakukan seandainya kita terlepas solat witir. Tidaklah bermakna kita kehilangan fadilat yang sangat besar, kerana kita masih boleh mengkadarkannya pada keesokan harinya, iaitu setelah waktu subuh sehinggalah sampai waktu zuhur, ya. Panjang masa untuk kita menggantikan, mengkadarkannya supaya kita tetap mendapat fadilat-fadilat dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, alhamdulillah kita telah selesai selama 3 siri ini, ya. Sama-sama kita berkongsi tentang solat witir secara menyeluruh, dan semoga kita dapat, ya, istiqamah dalam beramal dengan ilmu yang lebih jelas, ya, berpandukan kepada dalil-dalil yang sahih yang telah saya bincangkan bersama selama 3 siri, termasuk yang hari ini yang terakhir, ya. Oleh itu saya kira kita tidak lupa untuk berdoa, ya, semoga Ustaz Dr. Abdullah Yassin seisi keluarga sentiasa dirahmati Allah dan kita mengambil ilmu daripadanya, ya, yang sangat berguna ni, kan, daripada buku susunan beliau. Maka semoga kita berharap segala jerih perih Ustaz menyusun buku ini, mengumpul segala dalil-dalil yang sahih untuk kita beramal dengan tenteram, ya, dengan meyakini segala dalil-dalilnya, maka dapat semoga Allah memberatkan timbangan amal yang berbahagia Ustaz dan kita semua di akhirat nanti, insya-Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.